Kita sangat berbesar hati untuk bersama dengan Hafiz Hashim bersama dengan kami secara panggilan video sahaja pada pagi ini, dan juga akan ditemani oleh Marsila juga untuk kita sama-sama merangka ataupun melihat perjalanan badminton Hafiz Hashim. Assalamualaikum, selamat pagi Hafiz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, apa khabar? Khabar baik, terima kasih. Yang pertama, terima kasih kerana sudi bersama dengan kami. Saya juga ditemani oleh rakan setugas Marsila sebentar saja lagi. Hafiz, mungkin permulaannya kita nak tahu kan, mungkin awak pun dah bagikan pandangan sebelum ini, tapi di Malaysia hari ini kita nak tahu apa pandangan awak berkenaan dengan kemenangan Li Zijia baru-baru ini. Pada pandangan saya memang satu keputusan yang membanggakan lah, terutamanya kepada negara kita lah, Malaysia, sebab Zijia dapat merangkul kejuaraan All England, di mana satu kejuaraan ataupun satu kejohanan yang rata-rata pemain handalan dunia memang ingin merebut untuk mencapai kejayaan kat situ lah. Ya, baik. Okey, kita nak bersama juga Marsila ada untuk sesi temu bual ni. Marsila, silakan kalau ada soalan kepada Hafiz Hashim, sebab saya difahamkan awak memang minat betul dengan Hafiz ni. Janganlah, kandalah. Ni apalah. Okay. Hafiz, kalau kita lihat kan kemenangan yang dirangkul oleh Li Zijia baru-baru ni kan, saya pasti sedikit sebanyak Hafiz akan teringat kembali kemenangan pada 2003 sebagai juara All England. Sebab seperti yang Anik katakan tadi, kemarau 37 tahun All England, akhirnya Hafiz berjaya menoktahkan kemarau tersebut. Jadi perasaannya ketika itu bagaimana? Gembira itu sudah pasti, dan sedikit cabaran kan mungkin ada, mungkin Hafiz nak kongsikan kepada kami di sini. Memang pada awalnya memang ialah masa tu saya masih muda, pada usia 21 tahun. So pada awalnya memang persiapan tu memang latihan tu tidak terjurus hanya kepada kejohanan All England. Banyak kejohanan yang saya persiapkan diri untuk banyak kejohanan lah. Tetapi kejohanan yang paling terdekat pada masa itu ialah All England, dan pada ketika itu memang saya tahu rata-rata pemain, terutamanya pemain daripada Malaysia, contohnya seperti Datuk Miss Musid sendiri, Rashid Siddiq dan Ong Wee Hock, pemain-pemain yang lama lah. So mereka telah mencuba untuk merangkul kejuaraan, dan tetapi ramai yang gagal ada yang gagal di pentas final. Dan pada saya pada ketika itu memang cabaran tinggilah, kerana saya memang ingin menjuarai kejohanan All England, tetapi banyak cabaran yang harus ditempuhi lah, kerana apa yang pasti saya berdepan dengan pemain-pemain handalan dunia, dan pada ketika itu kedudukan ranking saya pada nombor 33, kalau ikutkan bukan seorang pemain pilihan lah. 33 dan nombor 33 dunia pada ketika itu. Dan akhirnya saya berjaya melangkah ke final dan bertemu dengan Cheng Hong dari China, iaitu juara bertahan, dan juga pada ketika itu dia pemain nombor 1 dunia lah. Dan sudah tentu pilihan kejuaraan sudah tentu berpihak kepada dia. Tetapi pada ketika itu memang kita tahu, memang saya tahu pada ketika itu kejuaraan ini dimenangi, last kali dimenangi pada tahun 1966. Ya, betul. Dan ini salah satu cabaran lah, kerana ramai pemain-pemain Malaysia yang cuba untuk menang tetapi gagal. Dan ialah pada ketika itu saya dah melangkah ke final, dan satu-satunya peluang pada peringkat akhir, dan bagi saya, apa yang saya bercakap pada diri saya sendirilah, final dah memang last lah. Kira macam kalau menang kalah memang nombor 2 orang takkan ingat. So saya cuba sedaya upaya, dan alhamdulillah dapat memenangi kejuaraan tu dan menamatkan kemarau 37 tahun tu lah. Marsila, kalau awak nak tahu kan, Hafiz Hashim ni kan dia cakap tenang je kan, dan itulah cara permainan dia di gelanggang juga, tenang je. Kadang-kadang kita yang tengok pun geram, kenapa tenang sangat ni? Tenang sangat, macam tak sabar kan tengok. Hafiz, saya nak tanya, sebab awak membuka perbualan ni tadi dengan berkata berkenaan dengan ianya All England, kejuaraan All England, antara impian untuk pemain-pemain badminton nak menang kan. Kenapa? Apa istimewanya All England ni? Sebab kita tahu bila awak menang, awak diraikan
dengan sangat hebat. Datuk Lee Chong Wei menang 4 kali, juga diraikan setiap kali menang. Lee Zijia diangkat sebagai hero. Kenapa istimewanya All England ni? Sebenarnya All England ni salah satu kejohanan yang paling berprestij di dalam kalender BWF lah. So kejohanan All England ni telah dipertandingkan selama lebih daripada 100 tahun. Dan kalau ikutkan kejohanan yang paling tertua lah dalam sukan badminton, dan ini satu-satunya kejohanan yang seperti tenis. Dia paling besar ialah Wimbledon. Wimbledon, betul. So ini kalau dalam sukan badminton ni sama macam tenis, Wimbledon lah. So siapa yang memenangi All England ni salah satu kejohanan yang paling berprestij, dan pemain-pemain dunia memang ingin mempunyai title kejuaraan All England ni. So bagi saya satu kejohanan yang setiap pemain badminton ingin bermain di pentas All England dan juga ingin menjuarai kejohanan All England ni. Maknanya All England tu adalah idaman untuk setiap pemain badminton seluruh dunia lah. Ya, betul. Sebab bagi saya memang kita tahu sukan Olimpik ialah sukan paling terbesar, tetapi sukan Olimpik ialah sukan multi-sport, banyak sukan. Dan macam contoh Piala Thomas pun besar juga, tetapi Piala Thomas ialah team event. Dan All England ni salah satu kejohanan individu. So individu kejohanan yang banyak kejohanan yang besar, tetapi berbeza acara. Okey. Menarik. Masila, silakan. Saya percaya awak banyak soalan untuk Hafiz ni. Anip, jangan macam-macam ya. Ada gambar anak kat belakang tu, Anip. Okey, Hafiz sekarang kita dah habis lah bercakap pasal All England. Mungkin ramai yang nak tahu perkembangan Hafiz sebab 2016 dah gantung raket, dah terlibat dalam bidang penjuru latihan. Mungkin sekarang Hafiz boleh kongsikanlah apa persiapan ataupun aktiviti perkembangan terbarulah Hafiz. Sekarang ni buat masa sekarang memang saya masih aktif dalam sukan badminton, tetapi dalam bidang kejuru latihan lah. Dan sekarang saya mengendalikan melatih pemain-pemain national junior under 15 di Bukit Kiara, under bawah bimbingan Datuk Misbun Siddiq lah. Dan buat masa sekarang ni memang saya dah stop bermain aktif dalam kejohanan antarabangsa, dan sekarang saya banyak melakukan coaching lah untuk melatih pemain-pemain junior bakat baru, dan itulah salah satu pengalaman ataupun perkongsian yang boleh saya salurkan kepada pemain-pemain muda sekarang lah. Okey, saya nak tanyakan kepada Hafiz jugalah, sebab kita tahu Hafiz ni memang meletup ketika menang 2003 di All England. Dan sukan badminton ni, saya dulu pernah juga nak join lah, tapi bila ada seorang jurulatih tu cakap badminton sukan yang kita tak boleh berehat kan, kita kena main sepenuhnya. Macam bola kita boleh berehat bila tim lawan dapat bola ke apa ke, sebab tu saya terus tukar main bola sebab nak banyak berehat. Hafiz, ada yang berkatakan mengenai jatuh bangun karier awak selepas menang All England. Kemudian maafkan saya lah, mungkin ada jatuh bangunnya juga perjalanannya. Bagaimana awak mengharungi perjalanan tempoh-tempoh yang sukar di dalam karier awak itu? Sebab ramai orang melihat apabila jadi juara kita ingat juara itu saja, tapi orang lupa bahawa ada jatuh bangunnya, ada susah senangnya, ada kesusahan dalam kita mencapai kemenangan tu. Pada pendapat saya memang setelah sesiapa saja yang memenangi kejohanan All England ni memang satu kejohanan yang berprestij dan paling besar, dan sudah tentu harapan peminat badminton Malaysia ni ingin melihat seseorang pemain tu merangkul kejuaraan yang lebih besar daripada apa yang dia dah capai. So bagi saya memang satu cabaran lah, kerana lagi-lagi macam dulu kita tak ada media sosial, dan sekarang lagi-lagi kita mempunyai Facebook, Instagram, Twitter dan macam-macam lagi, dan kita pun ialah kalau netizen bantai kita pun tak boleh tutup mulut netizen. So tapi cuma apa yang kita perlu lakukan ialah dengan kita punya achievement. Kalau kita punya achievement macam contoh Lee Zijia kan, so sebelum ni memang dia kena bantai teruk, dan akhirnya dia berjaya merangkul kejuaraan All England dan sekaligus menutup mulut netizen lah. Mana-mana yang mengutuk dia, yang tak suka dia, semua sekarang dah di belakang dia.
So bagi saya ini salah satu cabaran lah pemain-pemain badminton sekarang, kerana bagi saya pemain-pemain sekarang ni harus ignore lah benda-benda yang negatif dan hanya fokus kepada matlamat ataupun apa yang disasarkan oleh mereka dalam setiap kejohanan, dan ini salah satu cabaran yang besar lah bagi pemain-pemain badminton sekarang, terutamanya macam Zidane sekarang kan. Di Zidane memang orang tak fokus dan nak tengok beliau mencapai kejayaan yang lebih besar, dan ini salah satu cabaran untuk beliau. Untuk awak Hafiz, apa cabaran yang momennya awak paling tak boleh lupa dalam jatuh bangunnya karier awak ni? Mungkin ada satu. Kalau saya menangis tepi tangga kalau kena kecam. Kalau awak? Kalau bagi saya memang momen yang tak boleh nak lupakan ialah kita sebagai atlet negara, pemain mewakili negara, sudah tentu kita ingin membuat membuat penampilan ataupun achievement yang paling bagus kan untuk diri sendiri dan juga untuk negara. Dan yang momen yang paling tak boleh lupakan memang latihan lah, persiapan untuk kita mengharungi satu-satu kejohanan. Persiapan tu memang bukan jangka masa pendek. Persiapan tu memenatkan dan jangka masa panjang, dan yang paling tak boleh lupa bila kita dah berusaha bersungguh-sungguh dan akhirnya kita kalah ke Sarawak ni. Itu masukan nak terima ya. Masihlah, silakan. Mungkin ramai yang tak tahu kan, orang melihat kepada kemenangan pada tahun 2003 itu All England, satu anugerah yang begitu gah, begitu berprestij, tapi orang tak tahu perik-jerih kat belakang perjalanan tu daripada perjalanan menuju ke kemenangan All England tu. Ada tak lagi yang patut Hafiz kongsikan? Mungkin itu boleh memberikan motivasi ataupun semangat buat pemain-pemain badminton yang ada sekarang. Bagi saya mungkin kalau ikutkan macam dulu kita tidak mempunyai media sosial untuk macam contoh peminat tengok apa yang kita lakukan. Sudah tentu pemain-pemain sekarang yang dulu ataupun sekarang memang melakukan latihan yang sama, iaitu latihan yang keras, dan mungkin pada dulu mungkin orang tak nampak apa yang kita lakukan untuk persediaan untuk bertanding, dan tetapi sekarang ni mungkin orang lebih senang untuk kita tengok apa yang dilakukan oleh setiap pemain, kerana sekarang ni kita mempunyai Instagram, mempunyai Facebook dan posting video ataupun gambar situ menunjukkan yang kita berusaha ataupun bekerja keras untuk dalam latihan untuk mengharungi satu-satu kejohanan, dan ini lebih membuka mata peminat badminton lah, kerana mereka nampak apa yang kita lakukan sekarang. Tetapi kadang-kadang kita pun, ialah netizen, kadang-kadang dia hanya ingin melihat kemenangan satu-satu pemain. So dia tak tahu apa kerja sebenarnya, apa latihan hari-hari. Kita bangun pukul 5.30 pagi, pukul 6 pagi, dan seharian tu kita hanya melakukan latihan. So demi untuk mengharumkan nama negara lah pada setiap kejohanan yang kita bermain. Okey. Masihlah, kita dah nak habis dah dengan Hafiz Hashim ni. Mungkin awak boleh tinggalkan beliau dengan ucap terima kasih. Saya bagi peluang lah ni, Masihlah. Okey, terima kasih banyak Hafiz. Okey, sama-sama. Terima kasih juga, sama-sama. Alah, Anip ni begitu memahami lah. Hafiz, terima kasih banyak sudi bersama kami atas perkongsian ini. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sukar kan Masihlah untuk menjadi seorang juara, tapi lagi sukar sebenarnya untuk mengekalkan kejuaraan tersebut kan? Betul, itu yang paling penting, kerana setiap apa yang kita lakukan tu menjadi perhatian setiap lapisan. Adakah kita perlu mengekalkan momentum itu bagaimana? Adakah jika prestasi merundum itu pula bagaimana perlu kita berhadapan dengan situasi tersebut, dan bagaimana caranya kan untuk kita handle situasi itu.